Hi again, welcome back to Teruna Malam Channel. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Dan seperti biasa dalam channel Teruna Malam Channel ini, kami akan bawakan kepada anda kisah-kisah seram dalam segmen Sembang Seram. Dan untuk video sebelum ini, kita dah bawakan Jeffrey yang telah pun berkongsikan pengalaman seram Jeffrey tentang bola api. Dan untuk video kali ini, kita akan bawa guest yang baru. Dan kita tak tahu kisah ataupun perkongsian apa yang akan dikongsikan oleh guest kita dalam video kali ini. Tapi macam biasa, saya akan cuba call guest saya ni dulu supaya nanti dia dapat kongsikanlah kisah-kisah seram, mungkin pengalaman dan sebagainya. Tetapi suka saya ingatkan kepada korang semua supaya tidak terlalu taksub dengan apa saja ataupun perkongsian yang akan dikongsikan oleh guest saya sebentar saja lagi. Jom saya try call Malik dulu. Okay, kita nak minta dia kongsikanlah kisah-kisah seram dia. Hello, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. My man, my friend. Waalaikumsalam. Malik. Ya, bro. Ada apa tu? Okey, minta maaf mengganggu lah Tak kisah sebab biasanya saya punya masa memang dibayar. Okey Malik, untuk ni episod kan sebenarnya engkau dalam channel YouTube Teruna Malam Channel. Oh, okey. Okey, untuk video sebelum ni kita dah bawakan Jeffrey untuk kongsikan pengalaman seram, kisah-kisah seram. Dan untuk episod kali ni aku nak minta engkau kongsikanlah dekat semua penonton Teruna Malam Channel kisah seram yang mungkin boleh bagi pengajaran lah kepada semua penonton ataupun pendengar dekat luar sana. So untuk video kali ni ataupun episod ketiga kali ni, kisah apa yang kau nak kongsikan dekat semua penonton Teruna Malam Channel? Okeylah kepada semua penonton Teruna Malam Channel. Kali ni aku nak kongsikan kisah yang santai-santai lah, yang tak terlampau berat lah aku rasa kan. Okay. So aku nak kongsikan kisah pasal toyol. Aku ada 2 kisah pasal toyol ni. Okey, Malik, untuk episod ketiga kali ni, tajuk kisah seram ni adalah toyol, betul? Ya, betul. Okey, Malik, teruskan dengan kisah kau lah. Okey, sebelum aku teruskan kisah ni, first kena aku nak tanya kau Razif. Okey. Bila kita sebut pasal toyol, apa benda yang mula-mula terbayang dalam fikiran Nazri? Kalau macam aku, kalau toyol ni aku terbayang bendanya warna hijau, lepas tu botak, lepas tu pakai spender. Tak adalah toyol pakai slogin, pakai spender. Aku bayangkan macam tu lah. Itu antara bayangan biasa lah, bayangan apa yang kita biasa dengar daripada orang tua-tua kita dulu kan. Betul Malik. Okey. Untuk kawan-kawan semua lah saya dah teruskan dengan kisah seram saya berkenaan toyol, boleh ya? Okey. Teruskan Malik. Okey. Perkara ni berlaku pada tahun 90-an. Pada waktu itu usia saya telah menjangkau pada usia 6 atau 7 tahun, lebih kurang begitulah. Jadinya pada suatu petang tu saya menaiki basikal bersama dengan ibu saya. Kami petang tu kami menuju ke kedai runcit yang berdekatan di kampung kami lah. Dan apabila sampai saja di kedai runcit itu, ibu saya telah memasukkan RM10 duit kertas, RM10 dan juga 80 sen duit siling ke dalam poket seluar saya. Kemudian saya pun, yelah kanak-kanak kan, kita kanak-kanak, jadi kita pun mainlah guli kat luar kedai tu. Jadi ibu saya pun masuk dalam kedai. Dia beli-beli barang. Sedang saya leka bermain guli pada ketika itu, ada pakcik datang menaiki motosikal, dan saya melihat ada seperti seorang budak menunggang motosikal di belakangnya jugalah. Maksudnya naik sekali dengan pakcik tu. Dia membonceng pakcik tu. Ada macam kalau kita naik motor dengan ayah kita. Okey, betul. Macam tu lah. Lepas tu, tapi sebab kita budak, so kita buat
okeylah macam biasa je lah kan. Buat tak tahu je lah. Lepas tu bila pakcik tu berhentikan motor dia, pakcik tu masuk dalam kedai. Budak yang atas motor tu tadi datang kepada saya tau, Nazri. Bila dia datang tu saya pun tengok dia macam pelik tau. Tahu tak kenapa pelik? Yang pertamanya, satu, dia mempunyai tanduk. Satu tanduk di kepala dia. Kemudian mata dia memang besar, mata dia berwarna merah. Lepas tu badan dia pun berwarna merah. Dan dia kelihatan seperti memakai seluar pendek lah. Dan yang paling mengejutkan, dia bersisik, badannya bersisik. Balik. Sebelum tu kan, macam daripada jauh kau nampak pakcik tu datang naik motor, dia bonceng ada orang kat belakang lah kan. Waktu time tu kau ingat apa? Memang anak dia lah. Waktu tu sebab kita budak, kita rasa sama lah kot budak macam kita kan. Jadi kita tak ambil. Jadi saya tak berapa nak ambil serius sangat lah benda tu kan. So ni. So bila jadi bila dia tengok naik motor macam tu, daripada jauh tu dah nampak ke dia punya macam fizikal dia, karakter dia tu macam tu? Tak nampak. Ke bila dah dekat baru nampak macam tu? Ya betul. Bila dia dah sampai dekat saya kan, saya baru macam apa ni kan. Tapi masa tu saya tak takut lagi. Kan masa tu saya budak yang berani lah kiranya kan. Macam berani kan. Tapi dia cakap dengan saya macam tu tau. Benda tu cakap saya macam ni tau. Kau bagi duit kau semua dekat aku, dia kata. Gitu. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap balik ke dia, kenapa aku nak bagi kat kau? Ini duit mak aku. Kan? Aku lawan balik lah beta apa yang dia minta tu tau. Lepas tu dia cakap macam ni. Dia cakap, kalau kau tak nak bagi duit kau, aku gigit kau. Lepas tu tahu tak Nazri apa yang dia tunjukkan kat aku? Dia tunjukkan taring dia. Taring dia keluar daripada mulut dia. Masa tu aku memang dah hampir nak terkencing lah. Memang masa tu dah takut sangat bila aku nampak dia keluarkan taring daripada mulut dia. Sebabnya masa dia datang mula-mula tu, okey lah, kalau anda bayangkan anda seorang kanak-kanak benda tu muncul, anda kalau biasa tengok kartun, kita kanak-kanak kita dah biasa dengan kartun tau. Tapi bila benda tu depan mata, benda tu bergerak sendiri, taring tu keluar sendiri depan mata kita, masa tu baru saya rasa takut. Sebelum tu saya tak takut. Jadi saya pun serahkan RM10 kepada toyol tersebut lah. So time tu kawan-kawan kau yang lain perasan tak benda ni? Tak ada. Masa tu memang saya seorang je yang ada dekat kedai tu. Kau main seorang kat luar tu lah maksudnya? Tu dekat luar kedai runcit masa tu. Kalau boleh bagi tahu gigi dia macam mana sebenarnya? Taring tajam macam tu, kuning ke apa ke nampak? Tak ada. Taring dia memang nampak berwarna putih, tapi taring dia tu memang panjang lah. Kalau jari kita ni, aku boleh cakap jari dia panjang macam jari telunjuk lah dia punya taring. Panjang juga dah. Panjang lah. Maksudnya kalau daripada mulut kita ni boleh sampai ke dagu. Kalau gigit tangan tu tembus juga lah. Bukan fikir gigit tangan masa tu. Fikir ni apa benda ni masa tu kan. Sebab kita budak kan, kita takut lah. Lepas tu dia pun pergilah. Lepas tu pakcik tu pun keluar daripada kedai. Pakcik tu keluar, dia pun naik motor dengan pakcik tu. Dia pun keluar meninggalkan aku kat situ. Aku pun duduk sedih sebab dia dah ambil RM10 duit mak aku tau. Kena pau RM10. Lepas tu mak aku pun keluar daripada mana? Daripada kedai. Lepas tu mak aku minta lah duit, tapi aku tak berani cakap apa pun. Aku diam je. Lepas tu aku nangis. Aku nangis. Lepas tu mak aku balik, mana duit RM10 lah. Tapi nasib baik mak aku ni dia bijak. Sebab dia fikir kalau duit tu jatuh, kenapa duit kertas yang hilang? Kenapa bukan duit shilling? Sebab dalam poket aku ada RM10, 80 sen masa tu. Jadi mak aku ni orang yang bijak juga. Lepas tu mak aku bawa aku pergi jumpa dengan arwah atuk aku masa tu. Jumpa arwah atuk aku pun bacakan lah. Biasa atuk aku dia akan baca Al-Fatihah biasanya. So dia baca Al-Fatihah. Lepas tu dia rejis air kat muka aku semua. Lepas tu dia tanya aku kan, sebenarnya apa yang jadi. Masa tu aku macam baru ada kekuatan nak bercakap tau. Kiranya macam aku tadi ni tersentak. So memang aku kira macam fobia lah, ketakutan yang amat sangat tau berlaku kat aku sebentar tadi. Jadi aku tak boleh nak bercakap. So bila arwah tu aku dah macam tu, aku boleh cakap.
So aku cerita lah apa yang aku nampak tadi tu. Aku cerita lah dengan atuk aku, dengan mak aku. Lepas tu apa yang jadi sebab itu, mak aku pun pergilah ke rumah orang yang aku cakap yang datang kedai tadi. Okey. Sebab apa? Sebab masa dia datang kedai, mak aku kat kedai. Jadi mak aku nampak lah dia. Jadi mak aku pun pergi ke sana. Mak aku bawa aku tau. Mak aku bawa aku ke sana. Lepas tu mak aku cakap minta balik duit yang dia ambil tu kan. Sebab masa tu orang susah kan Aziz, orang kampung kan. Kita bukannya ada pendapatan tetap macam mak aku yang kerja kampung semua. Jadinya mak aku minta lah balik tu kat dia kan. Lepas tu dia tak nak tau. Dia tak nak bagi. Lepas tu mak aku kata okey tak apalah, kalau tak nak tak apalah. Jadi mak aku ni memang jenis orang yang penyabar lah. Cerita dia mak aku ni penyabar lah. Jadi dia pergi batal balik, pergi berjumpa dengan arwah atuk aku. Arwah atuk aku kata dia tak nak pulangkan duit. Tak nak, okey tak apa. Jadi pada malam tu arwah atuk aku adalah buat kerja lah. Dia buat kerja. Arwah atuk aku ni memang seorang pengamal perubatan tradisional ya. Untuk pengetahuan yang tak tahu, arwah atuk saya ni memang seorang pengamal perubatan tradisional. Jadi dia memang selalulah mengubat orang. So ni memang kerja dia. Jadinya pada ketika itu, bila arwah atuk aku ni mengubatkan orang, dia akan sediakan buluh. Kau tahu buluh kan? Buluh apa? Buluh kuning ke apa? Ke buluh biasa orang buat panjat? Buluh biasa je, buluh biasa. Okey, faham. Tapi buluh biasa tu yang penting bawah dia tu tak ada lubang. Lubang dia sebelah je maksudnya. Faham tak? Faham. Macam korang masak lemang kan? Macam orang masak lemang, lubang dia sebelah je. Sebelah dia tak ada lubang. Dia lebih kurang tinggi macam botol air mineral RM1 tu. Dan dia akan sediakan satu batang kayu ara. Balik. Okay. Sebelum kita pergi jauh lah kan. Aku nak tanya soalan. Memang dah suspek lah yang pakcik ni something wrong. Bukan suspek. Lepas dah jumpa dengan arwah atuk engkau beritahu yang orang tua yang pakcik ni sebenarnya ada sesuatu. Barulah yang mak engkau dia pergi ke rumah tu. Ke macam mana? Bukan. Sebab masa dia datang kedai. Okey. Masa pakcik tu datang kedai, dia bawa budak tuyul merah tu. Kan mak saya kan dekat kedai tu. Betul. Jadi bila saya ceritakan kisah tu, mak saya terus fikir yang datang kedai waktu mak saya kat kedai dia seorang je. So ingat kan itu seorang je, bukan orang lain. So maksudnya mak engkau ni dia ni beranggapan yang ambil duit tu pakcik tu lah. Ambil secara normal lah, pound normal lah. Bukan ambil secara normal. Maksudnya ambil secara mistik juga lah dengan tuyul sebab aku dah ceritakan benda tu. Okey, faham. So maksudnya yang pakcik ni yang pakcik ni memang orang kampung dah tahu ke yang dia ni membela? Dia cerita dia orang kampung tak tahu benda ni. Okey. Seorang kampung memang tak tahulah kan. Jadi kita pun tak nak kecoh-kecoh. Jadinya tu yang arwah atuk aku dia sediakan buluh dan juga batang kayu ara. Okey, kegunaan buluh dan batang kayu ara ni, batang kayu ara tu untuk menutup yang lubang buluh tu tau. So kegunaan dia sebenarnya adalah untuk menyimpan sesuatu di dalam tu di dalam buluh tu. Faham tak? Biasa orang guna botol. Dah nampak tak kalau ada bom-bom ada tangkap benda mistik ni dia pakai botol. Jadi yang ini lain, dia pakai buluh dan juga batang kayu ara sebagai penutup dia. Dan kemudian kebiasaannya kalau arwah atuk aku ni, dia punya style dia akan tanam benda ni. Dia tak akan campak kat sungai ke kan, kat laut tu dia tak buat. Dia akan tanam lah benda ni. Jadinya pada malam tu apa yang kita buat, arwah atuk saya ni, masa saya kecil saya tak tahulah dia buat apa tau. Masa tu saya masih umur 6-7 tahun kan. Saya tak tahu lagi dia buat apa. Lepas tu dia buka pintu rumah dia lah. Pintu rumah depan tu, dulu rumah kampung kan ada atas, bawah tak ada dulu, atas saja. Lepas tu kita dengar bunyi tapak kaki tau. Korang pijak tangga. Tak. Saya cakap kan, siapa pula datang tengah-tengah malam ni kan? Bunyi. Sekali sampai depan pintu, itulah dia tuyul merah yang saya jumpa petang tadi tu. Jadi dia datang. Jadi arwah atuk saya dia adalah baca ayat-ayat dan apa semua. Jadi termasukkan tuyul merah tu kat dalam buluh tadi.
Jadi bila dia masukkan dalam buluh tadi, kalau atuk saya dulu kita tak ada dapur gas tau Nazri. Dulu masa kat kampung atuk saya tu masih lagi dapur kayu. Jadinya dia ambilkan periuk, diisikan air, dia panaskan api. Bila dia panaskan api, panas, dia masukkan buluh tu dekat dalam air mendidih tu. Tak sampai 10 minit Nazri, tiba-tiba dengar orang menjerit-jerit daripada luar rumah. Dia menjerit-jerit kalau rumah macam cacing kepanasan. Dia menjerit macam kita, macam dia kena bakar tu. Dia jerit, dia kata panas, dia kata tolong maafkan aku, dia kata dia kepanasan sangat. Jadi kita pun, maksud saya budak lagi kan, jadi semua macam apa ni kan, saya macam tak faham kan. Sampai depan pintu tangga tu saya nampak dia pegang RM10 yang mak saya punya duit tu. Jadinya saya pun ambil duit, saya cakap mak saya, mak ni duit tadi. Yelah. Lepas tu arwah atuk saya pun keluarkan buluh tadi tu daripada periuk tau. Yang kat buluh periuk, orang tu macam rasa lega sikit lah, rasa lega. Jadinya atuk saya pun cakap kan, sekarang ni aku tak nak kau buat lagi benda ni, buat lagi kerja ni. Sama ada kau nak aku rebus kau dalam buluh ni, dalam air panas ni, ataupun kau nak tinggal dengan kerja ni. Arwah atuk cakap dengan orang tu. Betul, orang tu cakap baiklah, dia macam insaf lah kan, dia macam insaf semua. Tapi arwah tu aku tak lepaskan lah benda tu. Arwah tu aku tanam. Jadi bila macam aku dah besar sekarang ni, aku dah tahu bila benda belaan dia tu kita dah tangkap, kita masukkan dalam buluh, bila kita rebus dengan air panas, yang merasa kesakitan tu adalah tuan dia. Even tuan dia tu bukan tuan dia masuk dalam buluh, tapi tuan dia yang rasa kepanasan bila kita rebus buluh tu tau. Jadi itu adalah satu kisah toyol yang aku ada dengan Nazri ya. Ada punya soalan Nazri? Malik, maknanya memang kegiatan dia sebelum ni dekat kampung tu memang ada kes-kes kecurian lain ke selain daripada benda-benda? Betul, memang ada banyak kes kecurian sebenarnya. Semua tapi melibatkan dia ke ataupun benda lain? Melibatkan apa? Maksudnya duit-duit yang hilang dekat kampung ni semua kecurian kan? Semua ni disebabkan penggunaan toyol dia sendirilah kan, belaan dia ataupun sebabkan benda lain? Belaan dia, sebabkan belaan dia. Tapi orang tak tahu pun yang selama ni benda ni dia yang sebenarnya yang buat. Orang tak tahulah sebab macam kat kampung, orang-orang kampung ni memang dah banyak penting sebenarnya. So tak banyak rumah pun yang dia boleh masuk. Jadi macam dia punya modus operandi tu dah akan pergi ke kedai-kedai. Faham tak? Dia bukan menghantarkan dia punya binatang belaan tu untuk pergi ke rumah, tidak. Sebab orang kampung, jaranglah orang kampung yang rumah tak ada pendinding zaman dulu-dulu. Tipulah kan. Sebab apa? Sebab sebenarnya pendinding ni, solat 5 waktu dalam rumah tu pun dah jadi pendinding sebenarnya untuk rumah tu. Balik, maksudnya dah bila dah jadi benda macam ni, maksudnya kiranya korang ni dalam family ni macam engkau, arwah atuk engkau dengan mak, orang pertama lah yang tahu yang dia ni membela toyol ni. Mungkin ada orang lain yang tahu, tapi orang lain tak ada bukti. Faham tak? Sebab benda ni tidak boleh dibuktikan dengan mata kasar. Betul. Jadi mungkin ada orang lain yang tahu, tapi diorang pun tak tahu nak buat apa. Diorang tak ada bukti nak tuduh kan. Yelah, betul. So apa yang itulah, bila mak aku pergi cakap elok-elok, dia tak nak dengar. Jadi arwah atuk aku terpaksa buat cara kasar macam tu lah. Terpaksa buat cara kasar macam tu lah. Jadi dia kata dah insaf semua, jadi dah selesai lah benda tu. Itu salah satu lah. Jadi lepas daripada orang cakap kejadian tu, lepas tu ada tak kejadian-kejadian yang lain lah? Kecurian apa ke? Dia betul-betul lepas tu dah selesai. Maksudnya lepas dah jadi macam ni, orang tua ni pun pakcik ni insaf lah macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah, dia insaf lah macam tu kan. Alhamdulillah lah kan. Sebab kadang-kadang memang kita terpaksa bagi pengajaran yang sedikit keras untuk orang-orang yang macam ni. Sebab dia akan menyusahkan orang lain. Ni kisah pertama tau Nazri. Ada lagi satu kisah berkenaan toyol yang orang ramai sangkakan toyol tu berwarna hijau, tadi berwarna merah. Okay, Malik, untuk episod yang kali ni, yang rasanya yang untuk toyol yang kedua ni kita simpan dulu. Lepas tu kita akan bawa untuk episod yang akan datang. So kalau untuk yang episod kali ni, kalau boleh macam biasalah dalam segmen Sembang Seram Tidur Malam ni, kita kalau boleh kita bagi pengajaran kepada semua penonton dekat luar sana. So kalau untuk episod kali ni Malik,
apa pengajaran yang kau nak boleh bagi dekat semua penonton Turna Malam channel ni, Malik? Okey, baik Nazri. Okey, macam ni ya. Pengajaran yang pertama saya nak bangkitkan di sini, carilah rezeki dengan jalan yang benar ya, jalan yang halal. Sebab niat tidak akan menghalalkan cara ya. Walaupun niat anda baik tapi anda melakukan cara yang salah, dia tetap akan salah. Ya. Jadi pengajaran yang kedua adalah macam biasalah, jangan mensyirikkan Allah, jangan berkawan dengan jin atau bekerja dengan jin, syaitan dan iblis. Dan pengajaran yang ketiga, ini yang paling penting tadi ya. Kita nak sama-sama orang Islam macam kita ni, kita kena fikirkan, kita kena buka balik mindset dalam kepala kita, dalam minda kita, dalam akal fikiran kita. Apabila disebutkan tentang jin, syaitan dan iblis ni, anda perlu ingat kembali ya, asasnya syaitan atau iblis itu sendiri, mereka diciptakan daripada api, sedangkan api itu tidak berjasad. Jadinya sebarang nama, contoh macam toyol, pontianak, hantu raya dan apa-apa saja nama yang orang tua, nenek-nenek atau kita dulu bagi nama tu, sebenarnya mereka ni tidak berjasad. Apa yang rezeki kita dapat lihat itu adalah apa yang syaitan dan jin itu ingin tunjukkan kepada kita. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak claim, oh toyol tu warna hijau, toyol tu kepala botak. Ini contoh, kita tak boleh nak claim macam tu. Kita tak boleh nak confirmkan, oh kalau rambut panjang dia pontianak, kalau badan besar hitam dia hantu raya. Kita tak boleh nak confirmkan benda tu macam tu, sebab kita kena kembali ke asas dia. Asasnya macam mana syaitan tu terjadi sendiri daripada api. So memang api tidak berjasad. Tapi api tidak berjasad, tapi kita boleh merasai kedatangannya, kita boleh rasa panas dia. Betul tak Nazri? Okey, Malik, terima kasih atas perkongsian dan pengajaran dalam episod kali ini. InsyaAllah untuk video-video akan datang, macam aku sendiri akan cuba call kau, sebab kau ada cerita toyol version 2 pula kan? Version 2 So nanti kita minta kau kongsikanlah kepada semua penonton dekat luar sana. Dan untuk episod kali ini, terima kasih sebab tapi berkongsi. versi kedua ni Nazri, versi kedua ni dia more tu kepercayaan terhadap dalam satu komuniti sebenarnya. Tak apa, yang itu kita simpan dulu. Nanti kita borak lain lah. Untuk episod akan datang, kita akan bercerita toyol lagi part 2. Boleh. Okay, Malik, terima kasih. Nanti aku akan call kau lah untuk masa-masa yang akan datang. Malik, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, untuk itulah dia perkongsian yang dikongsikan oleh Malik. Terpulang kepada korang semua sama ada nak percaya ataupun tidak tentang pengalaman ataupun perkongsian yang dikongsikan sendiri oleh Malik. Waktu tu pun Malik ada beritahu peristiwa tu berlaku waktu dia kecil. Boleh jadi perkara ini benar ataupun tidak, cuma Malik saja yang mengetahui. So saya nak nasihatkan kepada anda semua sekali lagi supaya janganlah kita terlalu taksub dengan cerita yang dikongsikan oleh setiap guest, sama ada Malik sebentar tadi. Ini adalah sekadar hiburan semata-mata. Apa yang paling penting, teruskan like, share dan juga subscribe video kami supaya kami dapat menghasilkan video yang lebih menarik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Okay, bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin الموت كل نفس ذائقة الموت